Terima kasih kerana anda masih terus setia bersama dengan BIS Malaysia. Saudara, sebanyak 1/3 daripada makanan yang dihasilkan di dunia ini terbuang. Langkah inisiatif telah diambil secara global bagi menangani masalah pembuangan makan melampau ini. Kupasan lanjut kita bersama dengan Dr. Ainu Husna MS Suhaimi selaku Timbalan Pengarah Program Jaringan Antarabangsa Pusat Komunikasi dan Kualiti Mardi. Selamat datang ke studio. Dr. Husna, terima kasih kerana sudi bersama dengan BIS Malaysia. Terima kasih kerana menjemput kami. Baiklah, Dr. Husna, sebagai pembuka bicara, mungkin doktor boleh kongsikan apakah itu My Safe Food itu sebenarnya dan kenapa perlunya kempen ini dilaksanakan di Malaysia? Jadi My Safe Food ini adalah satu inisiatif yang sebahagian daripada inisiatif global yang Hamidi sebut tadi ya. Yeah. My Safe Food adalah sebahagian daripada Safe Food, di mana Safe Food itu adalah satu inisiatif yang diasaskan oleh satu kumpulan di Jerman, Massey Dusseldorf Group, bersama dengan Food and Agriculture Organization of the United Nations FAO. Dan tujuannya memang seperti yang disebutkan tadilah, mereka satu dunia sebenarnya agak risau kerana statistik pembuangan makanan amat besar sekali. Jadi bila kita cakap pasal pembuangan makanan ni, ia terbahagi kepada dua ya. Dan sebenarnya terbahagi kepada dua tu kerana kita mengambil kira daripada ladang hingga ke meja makan. Jadi bila semua makanan yang terbuang ke tapak pelubusan, dia datang daripada ladang atau kedai ataupun dari rumah. Jadi ladang ke kedai itu kita katakan dia kehilangan makanan. Dan selalunya kalau dah sampai ke pengguna atau masih di restoran, kita kata ia adalah pembaziran makanan. Jadi secara seluruh ya, daripada ladang ke meja itu seperti yang dikatakanlah terlalu banyak sekali, dan kalau diletak nilai kepadanya adalah 4.4 trilion ringgit setahun dibuang sebegitu saja. 4.4 trilion, lebih daripada bajet Malaysia ya. Itu untuk tahun yang bila itu maksudnya statistiknya setiap tahun adalah 4.4 ringgit Malaysia. Kalau boleh doktor jelaskan dengan lebih lanjut ya. Saya merasakan program My Safe Food ini begitu signifikan dengan ekonomi dan juga sosial masyarakat negara ini. Kalau boleh terperincikan ya, apakah kesannya dan signifikannya program ini kepada ekonomi negara kita? Untuk menjawab soalan itu, saya mahu bahagikan kepada dua jugalah. Sebab apabila kita melihat kepada kehilangan makanan kepada negara ya, kita di Kementerian Pertanian dan juga MARDI sebagai agensi penyelidikan, kita berusaha sangat keras untuk meningkatkan produktiviti pertanian kita supaya kita boleh mencapai jaminan bekalan makanan kita secure lah, kita ada cukup makanan untuk semua orang. Jadi dengan itu maksudnya kita cuba meningkatkan pengeluaran dan juga sekarang ini kerana makanan kita tak cukup, masih ada banyak komoditi yang kita belum mencapai kadar sara diri, kita mengimport makanan. Jadi sebenarnya kalau difikirkan, kita kalau padi kita sebenarnya kehilangan 28.5% dari padi hilang sebelum sampai ke meja pun. Jadi 30% hilang padi. Sayur-sayuran dan buah-buahan lagi teruk, 30 hingga 50% dijangkakan tidak sampai pun kepada pengguna, ia hilang begitu saja dari ladangnya, sewaktu pengangkutan, sewaktu di pasarnya. Jadi kita boleh bayangkan kalau kita boleh kurangkan kehilangan makanan ini dengan kempen-kempen kesedaran seperti ini, dan juga dengan penggunaan teknologi dan juga kira prosedur yang betul, kita sebenarnya boleh meningkatkan pendapatan ataupun pengeluaran pertanian negara, dan kita boleh kurangkan import sayur-sayuran, buah-buahan dan padi pada ketika ini. Sebab sekarang ini pun memang kita defisit untuk beras, untuk sayur-sayuran dan buah-buahan kita memang kita import lebih daripada yang kita ekspor. Jadi kepada negara dari sudut itu kita memang boleh membantu kepada ekonomi negara. Jika kita mengurangkan kehilangan makanan, kita boleh mengurangkan import. Kepada petani juga sebenarnya apabila makanan ini hilang, ia adalah kerugian kepada petani itu sendiri. Jadi kalau kita boleh membuat sesuatu untuk mengurangkan kehilangan ni, petani itu sendiri mendapat benefit. Itu kira kehilangan. Kalau kita pergi kepada pembaziran makanan juga, sebenarnya kita semua rakyat Malaysia
terkesan jika kita membazir makanan. Ya, betul. Kerana statistik dari AZWCOP menunjukkan bahawa satu keluarga 5 orang anggaran perbelanjaan adalah dalam RM900. Yep. 25% daripada itu kita sebenarnya buang. Kalau Encik Hamidi boleh bayangkan, kadang-kadang roti kita beli, lepas tu berkulat, susu, sayur kita beli-beli, ibu-ibu bekerja terutamanya beli sayur. Betul. Kata nak masak tak sempat dan dibuang. Jadi sebenarnya dengan perancangan yang baik, kita sebenarnya setiap keluarga tu boleh menyelamatkan RM250 sebulan. Banyak tu. Itu baru satu keluarga. Satu keluarga. Belum kira seisi seluruh masyarakat negara, ya. Ya, dan lagi satu impaknya adalah kepada pengurusan sisa pekerja lah. Maksudnya sekarang ini pengurusan sisa pekerja, kalau statistik ataupun nilai yang dikeluarkan ada RM2 bilion untuk mengawal, untuk menguruskan sisa pekerja negara. Jadi bayangkanlah sebenarnya kalau kita kurangkan pembaziran dan pembuangan makanan ini, kuranglah kos untuk kita menguruskan sisa pepejal dan juga menyelamatkan kita sebenarnya, kerana sisa pepejal tu dia mempunyai impak yang negatif kepada alam sekitar, kerana dia mengeluarkan banyak gas rumah hijau. Ya, jadi itu adalah perkara-perkara aspek-aspek ekonomi yang kami rasakan terbabit teruslah dengan masalah pembaziran dan kehilangan makanan ini. Doktor, kalau tadi doktor sebutkan pembuangan makanan ni terbagi kepada dua, kehilangan makanan, pembaziran makanan. Pembaziran makanan ni agak dekatlah dengan isu rumah sebenarnya, ya. Atas meja kita membazir, kalau tak habis kita membazir. Tapi kehilangan makanan tu bagaimana ia boleh berlaku sebenarnya? Kalau ikut doktor tadi, daripada ladang sampailah kepada peruncit ataupun pemborong. Macam mana kehilangan tu boleh berlaku? Ada banyak sebab sebenarnya. Satu, kita tengok punca-punca kenapa sebenarnya makanan itu hilang atau tidak diterima sebenarnya. Kalau kita tengok padi, kadang-kadang maksudnya padi bila kita tuai dia, bukan padi sajalah, buah-buahan juga. Jika kita tuai dia pada masa yang tidak betul, kita tuai dia pada menggunakan jentera yang tidak betul, itu semua menyebabkan buah-buahan itu tidak dapat digunakan dan dibuang. Kadang-kadang sebenarnya bentuk sendiri. Kadang-kadang tomato yang tidak bulat tidak diterima oleh masyarakat. Itu pun tidak diterima untuk jadi dia akan terbuang. Kalau kita ambil contoh sayur-sayuran, kalau macam kobis tu, kadang-kadang dari ladang tu dia besar, tapi kita panggil trimming, maksudnya dari bila dia sampai kat pasar dia jadi kecil. Itu semua adalah sebab-sebab lah, maksudnya sebab ia tidak diterima, sebab penyakit juga kadang-kadang. Jadi dia ada banyak tempat yang dia boleh hilang. Kami di Madi memang buat pendidikan banyak pasal padi lah. Jadi kita dapati di ladang sendiri dengan penggunaan jentera yang tidak bagus, bila kita angkut pun adalah satu, ada juga kalau kita menggunakan lori yang tidak sesuai atau mungkin kita tidak tutupnya dengan sesuai pun boleh mendapatkan kehilangan. Dari segi kadang-kadang ia disimpan dengan keadaan yang tidak elok pun ia boleh jadi kehilangan lah. Jadi memang banyak sebenarnya. Jadi kami pun saya tahu ramai tidak tahu akan faktor ini, dan kami mengharapkan juga apabila kita memberitahu kepada orang akan lebih menghargai makanan. Sekarang ini mungkin isu kita kurang menghargai makanan. Jadi kalau kita tahu susahnya makanan sebenarnya nak sampai kepada kita, harap-harap kita lebih hargai makanan tu, dan kita di hujungnya tidak membazir. Di peringkat pengeluar juga adalah menjadi tanggungjawab mereka untuk memastikan produk yang dihasilkan itu benar-benar berkualiti. Untuk memastikan ia sampai atau terjual di pasaran. Betul ya? Betul. Tapi kehilangan makanan ni dia macam ada berkait rapat dengan teknologi juga. Ya, betul. Kalau kita tengok satu dunia, memang kehilangan dan pembaziran tu sangat banyak. Tetapi ia berbeza. Negara-negara yang membangun ataupun kurang membangun, kehilangan tu lebih banyak kerana teknologi je kurang. Ya, betul. Tapi negara yang lebih kaya, yang lebih maju, bila makanan dah banyak atas meja, pembaziran belum berlaku. Betul. Jadi, itu tajuk kedua pula, pembaziran pula. Kita dua-dua. Kita dua-dua. Sekarang kita masih lagi berada di bulan Syawal, bulan perayaan. Dan kalau kita saksikan, kita sini tengok banyak acara rumah terbuka dianjurkan di sana sini. Apa
kesannya, impaknya kepada kempen My Safe Food itu sendiri? Bagaimana? Saya rasa Malaysia tidak boleh dipisahkan dengan makanan. Kita memang suka makan dan kita suka meraihkan. Ya, betul. Jadi open house, in fact apa saja perayaan memang kalau kajian SW Corp memang naiklah sedikit sisa sampahnya. Okay. Jadi kita memang tidak bolehlah mengatakan jangan buat open house, tidak. Tetapi My Safe Food ada tips-tips yang diberikan kepada semua, sebenarnya semua, bagaimana untuk kita boleh adakan juga benda yang kita suka, open house, tetapi kita mengambil langkah-langkah supaya tidak membazir. Boleh terkongsikan tips tu? Okay. Jadi untuk tuan rumah, kira ataupun yang membuat atau tuan rumah lah ya kepada event tu, satu perlu rancang. Sebenarnya apa-apa pun di mana-mana juga perancangan sangat penting. Jadi rancanglah kalau kita tahu berapa yang kita jemput, kita janganlah lebih-lebih sangat jemputan tu. Itu satu. Lagi satu, sebenarnya bila kita sediakan makanan atau kita sediakan piring yang kecil sedikit. Jadi orang ambil sedikit-sedikit. Jadi kita macam mengatakan janganlah ambil banyak terus, ambil sikit-sikit. Lagi pun open house, kita nak makan banyak-banyak. Jadi bila kita letak piring yang kecil, kita pun makan sedikit. Betul. Makanan yang kita keluarkan pun, maksudnya kalau kita ada buffet table, janganlah keluarkan semua, keluarkan sedikit saja, kerana itu untuk memastikan keselamatan makanan. Jadi kalau kita keluarkan sikit, setengah lagi kita simpan. Dan yang disimpan ni kalau tak habis, kita boleh agihkan kepada saudara mara, ataupun kalau banyak sangat dan kita tahu ada orang-orang yang memerlukan, kita boleh salurkan kepada mereka lah. Dan yang terakhir sekali, untuk pengurusan sisa pepejal jugalah, jika adalah juga yang perlu dibuang, kita asingkanlah sisa makanan tu supaya ia boleh dibuat benda lain, kompos ke. Jadi untuk tetamu pula, message My Safe Food adalah makan ikut keperluan. Jadi sama juga, ambil sedikit dah habiskan. Itulah sebab saya rasa isu di open house kadang-kadang kita buat buffet di meja kita sendiri. Kita ambil kan. Jadi kita kiranya kita perlu seperti yang saya kata, prihatin dan hargai makanan tu. Kita rasa ambil sedikitlah, habiskan, supaya kalau tak, tambahlah lagi kan, tak ada isu di situ. Betul. Kan. Jadi tetamu pun sepatutnya dia kena merancang juga, doktor. Betul kan? Ada 5 open house. Open house pertama, open house yang kedua, ketiga dan seterusnya. Perancangan tu penting. Kalau Kementerian Kesihatan memang kami bekerja rapat dengan kami. Mereka memang mengatakan jika kita sebenarnya makan ikut keperluan, mengikut kalori intake lah, kita tak akan membazir. Betul. Sebenarnya. Jadi dari sudut kesihatan pun kita menggalakkan jangan membazir tu, kerana dari sudut kesihatan pun sebenarnya dia ada impak-impak positif kepada kita lah. Doktor, kalau ikutkan My Safe Food ini telah dimulakan di Jerman ya. Doktor maklumkan tadi ya. Safe Food di Jerman. Ya, dan negara luar banyak yang dah berjaya dalam kempen Superman ini. Dan kalau boleh doktor kongsikan dengan penonton Bis Malaysia, contoh-contoh kejayaan di negara luar yang boleh kita di Malaysia ni ikut. Boleh? Boleh. Maksudnya sebenarnya program Safe Food ni yang satu dunia ni, lebih daripada 50 negara yang telah menyertainya. Jadi mereka pun baru jugalah mula daripada 2011. Saya ingin melihat kejayaan tu dari segi negara yang telah pun mengadakan, telah ada undang-undang tentang pembaziran makanan ni. Kerana rata-rata pun dia punya langkah-langkah seperti kita. Mula-mula kita tingkatkan kesedaran supaya semua orang tidak membazir. Tetapi di penghujungnya kita mengharapkan kerajaan juga peka, dan saya rasa seperti orang lain lah, bila dah ada undang-undang baru ia dikekalkan. Jadi dua negara yang telah ada undang-undang tentang pembaziran makanan adalah Perancis dan Itali. Dan undang-undang mereka sebenarnya mudah saja. Pasaraya yang besar perlu jangan membuang makanan dan menyalurkannya kepada kebajikan. Jadi kalau kita tengok di Malaysia sendiri, kita sudah ada sedikit ada supermarket seperti partner kami The Lost Food tu bekerja dengan Jason's, dan kami juga ada partner Food Aid, dia masih bekerja juga dengan supermarket supaya mereka memberikan makanan ini kepada, ini adalah NGO juga yang memberikan makanan kepada yang memerlukan lah. Jadi kita dah ada langkah-langkah tu. Jadi pada pendapat saya, negara Eropah yang buat masa ini ke depan lah dari segi kempen dan juga
sehingga ke tahap mengadakan satu undang-undang. Negara Denmark juga saya perlu sebutkan, statistik mereka mengatakan mereka bermula lebih awal 2008 sudah nampak pengurangan sebanyak 25%. Jadi saya rasa kita boleh buat kerana semua orang yang saya jumpa, semua orang merasakan ia perlu dilakukan. Jadi My Safe Food, cara kami adalah kami membawa fakta, fakta statistik berapa banyak kehilangan. Jadi kita rasa banyaknya yang terhilang, dan juga tips-tips, tips-tips dan juga impact-impact lah. Jadi saya dapati apabila semua orang apabila mendengar betapa teruknya pembaziran, dan bukan hanya melihat kepada makanan di atas pinggan. Sekarang ni kita semua dibesar, kita semua tahu tidak boleh membazir. Sebagai orang Islam pun dalam Al-Quran ada ayat-ayat menyuruh kita tidak membazir. Tetapi kita tengok kita bazir juga. Kenapa? Jadi pada kami, of course, maklumat itu adalah punca kita kira ilmu itu adalah penting. Jadi kami mengharapkan, My Safe Food mengharapkan dengan memberitahu kepada semua orang, semua lapisan masyarakat tentang fakta-fakta ini. Ini adalah satu isu yang besar dan semua orang boleh bekerjasama melakukan sesuatu. Kita mengharapkan di Malaysia juga di masa hadapan dua-dua kehilangan dan pembaziran makanan dapat dikurangkan. InsyaAllah, ia satu usaha permulaan yang baik sebenarnya. Kita perlu bermula untuk kesedaran kita bersama. Bella, tadi saya terfikir juga makanan-makanan yang terbuang ini, okeylah, bagaimana ia diterjemahkan untuk kebaikan industri lain? Kita ada industri pertanian, contohnya peternakan. Mungkin kalau saya selaku pemerhati luar tak tahu, boleh dikongsikan. Sebenarnya apabila kita menghasilkan makanan, tujuan utama memang adalah untuk memberi manusia makan. Jadi sekarang ni kami menggalakkan perkara pertama, kurangkan dulu punca-punca pembaziran ini. Jadi pertama-tama perancangan, saya kata tahu perancangan kita apa, kemudian tahu cara penyimpanan kita apa, kreatif dengan makanan yang kita ada supaya kita tidak membazir. Dan kalau ada lebih, pertamanya kongsi dengan manusia dululah. Jiran ke kebajikan. Kalau tidak boleh juga, ada juga kiranya lebihan makanan, dua perkara. Kita boleh buat kompos. Kompos maksudnya kalau dilihatkan 15,000 tan, 15,000 tan itu boleh menghasilkan dalam 9,000 metrik tan kompos sebenarnya. Dan dia boleh sebenarnya membajakan dalam 4,500 pokok, banyak sebenarnya. Satu jumlah yang banyak. Dan bila kita boleh lakukan demikian, kita boleh kurangkan penggunaan baja kimia. Jadi itu adalah untuk dari segi pertanian. Dan juga memang betul kadang-kadang di industri makanan, makanan yang berlebihan dia berikan kepada ternakan lah. Tapi kita perlu hati-hati juga, tidak semua ternakan boleh makan sisa makanan. Yang boleh ayam dan khinzir lah. Kalau nak beri kepada ruminan seperti lembu atau kambing, kita masih perlu proses sebab perut dia tak tahan. Jadi betul, memang kita boleh sebenarnya memberi sokongan kepada industri pertanian dan juga peternakan. Tetapi perlu diingatkan, maksudnya pertama-tama prioriti kita adalah kepada manusia sendiri. Jadi dan sebelum tu kurangkan dulu. Kita perlu kurangkan dulu. Yang penting rancang untuk mengurangkan dan pembaziran. Terima kasih Doktor. Satu perkongsian yang penuh bermanfaat. Kalau ada lebih masa lagi, mungkin banyak lagi boleh berkongsi. InsyaAllah Doktor, kita akan berjumpa lagi. Terima kasih.